Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Okay, pada entry kali ini, sekiranya tiada pengeluaran tambahan KWSP ni, ia akan mendatangkan dua kesan, kesan positif dan negatif. Kesan positif dan negatif kepada masyarakat secara amnya dan kepada pencarum secara khususnya. Ada negatif dan positif side. So dalam entry kali ini, kita selongkar kejap apa yang akan berlaku daripada sudut positif dan negatif. Jadi kita nak mula yang mana satu? Kita nak mula yang positif ke? Nak mulakan yang negatif? Jadi aku rasa kita mulakan yang positif dulu ya. Yang positif, sekiranya tiada pengeluaran tambahan KWSP. Jom kita mulakan. Okey, baik. Kalau kita nak kira daripada kesan yang positif ya, iaitu kesan yang baik sekiranya tak ada. Kena quote ayat ni, tak ada. Sekiranya tak ada. Okey, apakah kesan positif? Okey. Kesan positif yang nombor satu ialah wang pencarum masih kekal dengan jumlah asal. Jumlah yang ada sekarang, sedia ada. Selepas habis pembayaran yang terakhir nanti, jumlah itu akan menjadi jumlah muktamadnya, dan tidak diusik lagi. Jadi secara tak langsung, untuk tahun-tahun yang mendatang-datang, dia akan memberikan pulangan dividen yang elok sikit lah, berbanding sekiranya dibuat pengeluaran tambahan. Itu yang nombor satu. Dan kita pergi yang ke nombor dua pula. Kesan yang nombor dua pula, kesan positif, ialah bagi pencarum yang 48% pencarum yang punya baki yang kurang ni, berpeluang untuk menambah kembali wang pencaruman mereka ni. Tak kira lah sama ada mereka ni pencarum yang aktif, yang masih lagi bekerja, ataupun pencarum yang tak aktif. Walaupun tak aktif, golongan-golongan ini tetap akan mendapat dividen tahunan, dan dia akan beranak pinak lah. Jadi kalau 48% seperti yang dikabarkan tu mempunyai baki yang sikit, maka sekiranya tiada pengeluaran tambahan lagi, 48% ni akan meningkatlah jumlah dia, jumlah amount caruman mereka Okey, walaupun tidak mencarum secara aktif ataupun aktif, akan meningkat Ini secara tak langsung, secara tak langsung lah ni aku cakap untuk jangka masa beberapa puluh tahun lagi, sekiranya bernyawa, caruman tu akan jadi banyak. Jadi kesan yang positifnya, aku rasa tu je lah, dua saja. Sebab bila duit tu tidak diusik, dia akan memberi keselesaan jangka masa panjang. Tapi bukan untuk jangka masa pendek kerana apa yang sedang kita tempuh sekarang ni ialah kesusahan buat masa sekarang ni. Dan ada banyak kesan yang negatif. Jom kita pergi pula kepada kesan yang negatif, iaitu kesan yang tidak baik sekiranya tiada pengeluaran ni. Bukan tidak baik, tapi dia negatif tu daripada sudut tak elok, tak elok kepada pencarum sekiranya tidak diberi pengeluaran. Jom. Okey, kesan negatif ni ada banyak. Okey, ini mungkin menarik sikit untuk korang dengar. Okey, kesan negatif yang nombor satu, sekiranya tiada pengeluaran tambahan, yang nombor satu kita boleh cakap, pencarum tidak dapat menyelesaikan hutang-hutang tertunggak mereka. Dan ia akan membawa kepada masalah kewangan yang lebih meruncing lagi. Hutang-hutang tertunggak ni dia akan meruncing lagi, dan tak kira lah hutang kereta, hutang rumah dan sebagainya. Jangan pelik kalau banyak kereta kena tarik lepas ni. Okey, yang nombor satu, tak lain dan tak bukan, masalah hutang. Okey, yang nombor dua pula, bagi yang kehilangan pekerjaan, hilang pekerjaan pada umur yang lewat, contoh pada umur 40-an, lewat 40-an, hilang kerja, maka impian untuk mendirikan perniagaan, bukan perkahwinan, perkahwinan tu lain cerita. Impian untuk mendirikan perniagaan akan tidak kesampaian. Untuk bekerja sendiri menjadi satu harapan yang punah. Jadi sumber pendapatan pun akan tiada. Itu pun satu masalah juga. Masalah yang harus dipandang berat, sebab masih ramai lagi yang belum mempunyai pekerjaan yang stabil buat masa sekarang ni. Malah ada yang tidak ada pekerjaan langsung, kerana dibuang kerja sebab tu PKP dulu. Adakah kita masih ingat lagi berapa banyak kali kita kena PKP, tak boleh itu, tak boleh ni, banyak sangat kena PKP. Syarikat pun banyak yang gulung tikar, maka banyak jugalah pekerja yang dibuang kerja. Pekerja-pekerja yang dibuang kerja ni kalau usia muda, tak berkahwin mungkin tak jadi masalah, tapi bagi yang dah rumah tangga, ada anak, dah umur pun dah lewat, nak mencari satu pekerjaan bukanlah satu perkara yang mudah buat masa sekarang ni. Itu yang nombor dua, negatif. Okey, kita pergi pada kesan yang nombor tiga, negatif, sekiranya tiada tambahan pengeluaran ni. Okey,
bagi setengah penjarum ya, mereka masih mempunyai pekerjaan dan merancang untuk membuat pengeluaran tambahan ini kerana untuk menyimpan untuk kecemasan. Okey. Di waktu-waktu sekarang ni pandemik, nak masuk endemik lah apa semua, setiap keluarga memerlukan simpanan kecemasan ya. Okey, tujuan simpanan kecemasan ni untuk apa? Bukan untuk makan angin tapi bayangkanlah ya, kita sekarang ni hidup bersama virus dan kita memerlukan makanan-makanan tambahan yang mana ia tak mampu untuk diadakan melalui pendapatan yang kita sedia ada Sebagai contoh, nak beli suplemen untuk menguatkan sistem imun dan sebagainya. Dan juga simpanan kecemasan ni untuk kegunaan kecemasan lah apabila perlu kerana walaupun masih memiliki pekerjaan, tiada jaminan akan kekal dengan pekerjaan tersebut jadi betapa pentingnya simpanan, sekurang-kurangnya 6 bulan punya simpanan. Jadi kalau pengeluaran sebanyak 10,000, ia bolehlah dianggap boleh bertahan selama kurang-kurangnya 6 bulan untuk satu keluarga. Jadi itulah dia salah satu sebab dia kenapa golongan yang bekerja juga mahu pengeluaran tambahan ini. Okey, jadi itu ialah dua side positif dan negatif sekiranya tidak ada tambahan pengeluaran ni. Okey, tapi dalam banyak-banyak benda ni satu benda yang paling penting, yang paling harus kita sedar dan kita buat dan kita lakukan ialah jangan mempersiakan jangan mempersiakan sekiranya ada. Okey, kita masuk bab sekiranya ada pula Sekiranya ada, janganlah wang tersebut disalahgunakan. Bukan aku nak cakap, aku nak menyekat kehendak korang nak beli iPhone ke, nak beli motor ke, nak beli kereta ke, bukan. Tapi jangan menyalahgunakan wang tersebut ke arah benda-benda yang tidak berfaedah dan bukan keperluan tapi kehendak. Jangan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, aku punya kehendak, aku nak tukar kereta lah, nak pakai kereta BMW berapa nak pakai kereta murah-murah, contoh sebagai contoh lah tu. Kita perlu mengambil berat keperluan, bukannya kehendak kita. Kalau nak kira kehendak, aku pun nak pakai iPhone 13 Pro dengan MacBook Pro, semuanya guna Apple ke, buat Apple kena gigit. Itu kita punya kehendak nafsu. Jadi dalam pada kita memikirkan ada ke tak ada, kita kena fikir juga kalau kita dapat nanti, katakanlah dapat, janganlah disalahgunakan dengan cara-cara yang aku sebut tadi tu mengikut hawa nafsu untuk memiliki dan membeli barang-barang. Memang duit korang, hak korang, tapi ini sebagai nasihat. Jadi pengeluaran itu akan menjadi satu pengeluaran yang sia-sia dan caruman akan jadi bertambah sikit dan orang cakap apa, tak berbaloi. Jadi pastikan sekiranya lulus, gunakan ia ke jalan yang lurus dan betul dan boleh dijadikan masa depan. Okey, dan sekiranya tak ada, aku dah sebut dah tadi, positif dan negatif dia. Jadi kita kena faham. Buat masa sekarang ni macam-macam alasan diberikan. Tapi yang pelik tu kenapa tidak bagi tahu secara terus terang Apalah salahnya jika terus mengatakannya, keluarkan satu kenyataan media siaran segera mengumumkan tambahan pengeluaran tidak diluluskan ataupun tidak dibenarkan. Jadi bila benda tu keluar secara direct, senang cerita tak perlu nak menggunakan profesor, tak perlu nak menggunakan NGO dan sebagainya untuk bagi pihak mereka jadi alangkah baiknya jika bersifat telus ada katakan ada, tiada katakan tiada jangan buat rakyat ataupun pencarum tunggu-tunggu dan nanti itu saja. Sekian kita doa yang baik-baik moga kita dapat yang baik-baik. Kalau tak dapat, itu bermaksud itu bukanlah rezeki kita buat masa ni. Okey, mungkin ada hikmah dia walau macam mana pun tetaplah bersuara sehingga ia akhir. Okey, sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye bye.